بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat sembahyang berjemaah, sembahyang maghrib di masjid, dan juga Allah memilih kita untuk teruskan kita duduk dalam masjid menyertai majlis perbincangan ilmu agama, bacaan kitab hadis, yang mana majlis dilingkungi malaikat-malaikat. InsyaAllah tujuan kita baca hadis-hadis ni untuk menghayati maksud-maksud hadis dan masukkan amalan-amalan daripada hadis-hadis tu ke dalam hati sanubari kita, dan seterusnya kita dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sambung lagi bacaan kitab Mishkatul Masabih. Malam ini kita akan baca, kalau mengikut buku Midrajul Mafatih, muka surat 223, hadis berkaitan dengan hindarkan diri daripada neraka. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu 'ala ar-rahli. Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Mu'adz berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tunggangannya. Sebagai Mu'adz ni sebagai pembonceng ataupun penunggang yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kenderaan yang sama. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mu'adz radhiyallahu taala anhu ketika itu berada dalam keadaan terlalu rapat. Qala ya Mu'adz, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Mu'adz. Qala, Mu'adz jawab kata, labbaika ya Rasulullah, saya menyahut panggilan Tuan ataupun saya hadir, wahai Rasulullah. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Mu'adz sebanyak 3 kali. Ya Mu'adz, ya Mu'adz, ya Mu'adz, panggil 3 kali. Dan Mu'adz radhiyallahu taala anhu juga menyahut panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Jadi apakah hikmat di situ? Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Mu'adz. Jadi sebabnya muhaddisin kata di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Mu'adz supaya Mu'adz memberi perhatian sepenuh terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu bersabda ketika itu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ingin memberitahu sesuatu perkara yang penting kepada Mu'adz
Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil sampai 3 kali begitu, mahu bagi alih perhatian Mu'adz radhiyallahu taala anhu kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan itu. Ataupun muhaddisin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau beritahu kepada Mu'adz, kemungkinan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi bagi tahu apa-apa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pula nak bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil pula Mu'adz kali yang kedua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin terfikir, patutkah tidak nak bagi tahu kepada Mu'adz, nanti berita ni sampai kepada orang ramai, apa akan terjadi di situ. Dengan memikirkan begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kali pertama panggil tak jadi lagi bagi tahu apa-apa. Kali yang kedua begitu. Kali yang ketiga baru Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apa yang dia nak bagi tahu kepada Mu'adz bin Jabal tu. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada seorang pun, tidak ada seseorang yang menyaksi mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah sidqan min qalbihi. Dia mengaku, menyaksi dalam keadaan membenarkan sepenuh isi hati dia, maknanya dengan penuh keyakinan, illa haramallahu 'alan nari, malaikat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dia ke atas api neraka. Jadi maksudnya dengan hanya mengucap kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi jaminan orang yang mengucap itu akan masuk syurga. Mungkin di sini kita terfikir ataupun timbul iskal, timbul persoalan, adakah cukup dengan hanya mengucap kalimah 2 syahadah orang tu masuk syurga, sedangkan masih ada lagi amalan-amalan yang perlu orang mukmin tu laksanakan seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan begitu juga masih ada lagi banyak perkara yang Allah dan Rasul larang tu perlu orang tu menjauhi. Jadi apa maksud di sini? Kita mau faham daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu orang mengucap 2 kalimah syahadah tu masuk syurga. Dan juga dalam ayat-ayat Quran pun ada sebut, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dan banyak lagi ayat-ayat yang membawa maksud orang yang beriman perlu juga dia beramal salih. Dengan itu, dengan adanya kesempurnaan iman dan dengan menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi diri daripada larangan Allah dan Rasul,
dengan amalan-amalan itulah orang itu akan masuk syurga. Jadi kehendak daripada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis, masih ada lagi banyak orang mukmin perlu buat amal ibadat. Jadi maksudnya zahir hadis yang kita baca sebentar tadi agaknya bercanggah dengan sesetengah ayat Quran dan juga beberapa hadis. Jadi ulama muhaddisin dah pun bagi jawapan terhadap percanggahan itu. Sebaik saja di mana sahaja ada percanggahan dalam syariat Islam, sama ada percanggahan tu berlaku di antara ayat Quran sama ayat Quran. Terkadang ada begitu. Dan juga terkadang ada ayat Quran tu bercanggah maksud dengan hadis Rasulullah, dan terkadang ada pula hadis sama hadis bercanggah. Jadi biasa ada begitu. Yang bercanggah ni biasanya maksud-maksud daripada zahir Al-Quran dan Al-Hadis tu. Kemudian setelah dah ada kajian halus daripada ulama, mufassirin, muhaddisin dan juga fuqaha mujtahidin, setelah mereka adakan jawapan-jawapan berdasarkan ilmu kepandaian mereka dan berdasarkan ijtihad dan kaedah-kaedah di sisi mereka, mereka bagi jawapan dan selesaikan percanggahan-percanggahan itu. Jadi bila ada percanggahan seperti itu, kita perlu rujuk kepada alim ulama. Kalau ada percanggahan dalam ayat-ayat Quran, kita perlu rujuk kepada pandangan fahaman ulama mufassirin. Kalau ada percanggahan dalam hadis-hadis, perlu kita merujuk kepada pendapat-pendapat muhaddisin, dan seterusnya kita ambil kesimpulan yang dah dibuat daripada ulama tu. Jadi berkenaan dengan zahir hadis tu bercanggah dengan ayat-ayat Quran, ada hadis-hadis pun ada. Jadi ulama muhaddisin dah pun bagi jawapan bagi percanggahan dalam hadis tu. Ada beberapa jawapan mereka bagi. Pertama, kalau kita nak turut baca dalam buku kitab tu, di muka surat 225, di situ ada zahirnya hadis ni ada percanggahan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Terdapat beberapa jawapan ulama terhadap percanggahan ini. Pertama, maksud dalam hadis ni perkataan an-nar, maksudnya illa haramahullahu 'alan nar, api neraka. Maksudnya di situ memberi makna yang khusus. Ada dua jenis neraka. Satu, neraka yang disediakan untuk orang kafir. Neraka ni ada 7 peringkat neraka. Jadi ada neraka disediakan untuk orang kafir, itu memang berat. Dan yang kedua, neraka yang disediakan untuk orang Islam yang berdosa. Jadi maksud di sini, kata orang mengucap dua kalimah syahadah tu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan api neraka ke atas dia. Maksudnya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang kafir. Maknanya dia akan dimasukkan dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka orang kafir. Maksudnya dia akan terlepas daripada neraka itu. Sekiranya dia ada dosa-dosa yang lain, misal kata dia masuk neraka juga, dia akan masuk neraka yang disediakan untuk orang Islam yang berdosa. Setelah habis cuci bersih dosa-dosa dia, dah dibakar dalam api neraka,
disebabkan dia tu ada iman, dah mengucap dua kalimah syahadah, semasa dia hidup di atas muka bumi dia tidak melakukan kufur syirik, dia akan keluar daripada neraka yang disediakan untuk orang Islam yang berdosa tu. Dia akan lepas juga daripada neraka. Jadi maksud dalam hadis kata diharamkan api neraka ke atas orang yang mengucap dua kalimah syahadah tu, maksudnya orang itu tidak akan masuk dalam neraka yang disediakan untuk orang kafir. Dia akan lepas daripada tu. Dan juga satu lagi maksud haram dia tu masuk neraka, maksudnya dia tidak akan kekal dalam neraka. Seperti mana dah bagi tahu, kalaulah dia ada dosa masuk neraka, sebanyak mana dosa dia duduk dalam neraka tu, kemudian dia akan dibebaskan daripada neraka tu. Dan yang ketiga maksud dia, orang mengucap dua kalimah syahadah tidak masuk neraka ni, haram atas dia masuk neraka ni, orang tu pada asalnya orang kafir, musyrik, dia masuk Islam, kemudian tidak berapa lama kemudian setelah dia masuk Islam tu, dia pun meninggal dunia. Dia tidak sempat apa-apa nak buat amal ibadat dan juga tidak buat dosa, lagipun dosa-dosa kufur syirik. Semasa dia duduk dalam keadaan kafir musyrik pun Allah dah ampun dosa-dosa dia, disebabkan dia mengucap dua kalimah syahadah tu. Jadi orang seperti itu mati dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya yang dia bawa ni mengucap dua kalimah syahadah sahaja, tidak ada amal ibadat lain dan juga tidak ada dosa yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan bagi orang itu masuk syurga. Dia akan lepas daripada masuk neraka. Itulah maksud-maksud yang mana muhaddisin dah pun bagi faham kepada kita, supaya kita tidak ada apa-apa celaru fikiran terhadap pencanggahan zahir hadis yang kita baca dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Qala ya Rasulullah, bila Muaz tu dia dapat berita baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucap dua kalimah syahadah akan masuk syurga, lepas daripada neraka, dia terlalu gembira, dia nak bagi orang lain turut gembira seperti dia. Lagipun sahabat-sahabat kehidupan mereka ni, mereka apa sahaja dapat tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada wahyu daripada Allah dan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terus sampaikan balik kepada orang lain. Jadi sebab itulah Sayyidina Muaz dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa, boleh tak saya beritahu dengan berita gembira ini kepada orang ramai? Jadi bila tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala ukhbiru bihin nasa fayastabshiru, supaya orang ramai juga turut gembira seperti mana saya gembira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izan, kalau begitu yattakilu, mereka akan bergantung dengan berita ni. Maksudnya mereka akan tinggalkan buat amal ibadat bila dah dapat berita gembira,
Sebaik saja mengucap 2 kalimah syahadah tu akan masuk syurga. Jadi orang ramai akan malas buat amal ibadat dan tidak akan usaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kehidupan orang ramai akan jadi longgar dan tidak ambil berat dengan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bergantung dan mereka akan meninggalkan buat amal ibadat tu. Jadi maksudnya Rasulullah SAW dengan sabdaan dia izan yattakilu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki Muaz radhiyallahu taala anhu ketika tu tak mau bagi tahu lagi kepada orang ramai. Biarkan orang ramai teruskan beramal. Fa akhbara biha Muaz inda mautihi ta'assuman. Jadi Muaz ni sepanjang hayat dia tidak bagi tahu siapa-siapa. Daripada sabdaan Rasulullah SAW itu isyaratan dia dah faham Nabi SAW tidak benar lagi mau bagi tahu berita gembira ni kepada orang ramai. Jadi Muaz pun duduk diam, tidak bagi tahu lagi kepada orang ramai. Itu tidak dikatakan menusuk ilmu, dosa tidak. Maknanya ada sesetengah perkara dalam agama masih lagi tidak boleh bagi tahu secara terbuka kepada orang biasa. Itu alim ulama mesti faham. Kalau bagi tahu mungkin di sebalik penyampaian tu pada akan dapat kebaikan, mungkin ada keburukan ataupun ada apa-apa boleh berlaku yang tidak diingini. Ketika itu penyampaian ilmu seperti itu berhenti dulu, stop dulu. Jangan dengan semangat kita nak mengajar, kita mau cerita semua tu. Kalau orang ramai tidak faham perkara-perkara tu yang kita akan sampai tu, boleh jadi salah faham, celaru fikiran, tidak padan dengan orang biasa. Perkara-perkara seperti itu orang alim, asatizah, a'immah sabar dulu. Jangan nak bagi tahu sangat, jangan nak tunjuk pandai sangat. Diam-diam dulu. Bila ada masa peluang baik patut bagi tahu, ketika itu bagi tahu. Itu tidak dikira menusuk ilmu, dosa, akan dikekang api neraka di hari kiamat disebabkan menusuk ilmu, tidak masuk dalam tu. Jadi Muaz memandangkan keadaan dan juga mengambil kira hajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bagi tahu siapa-siapa, dia diam. Tapi ketika hampir dia meninggal dunia, barulah dia sampaikan hadis ni yang kita sekarang duk baca ni. Muaz yang riwayat mai. Sebab apa dia bagi tahu? Ta'assuman, kerana dia takut dosa. Kalau dia tidak sampaikan riwayat ni, yang tahu ni hanya dia seorang. Ketika tu dia dengan Rasulullah SAW hanya ada 2 orang saja, tidak ada orang lain. Yang dia minta nak bagi tahu pada orang ramai pun dia dengan Rasulullah. Rasulullah SAW larang lagi dia supaya tidak bagi tahu lagi segera. Itu pun orang lain bukan tahu, dia dengan Rasulullah SAW juga. Jadi kalau dia tidak bagi tahu sampai dia wafat, mungkin hari ini kita tidak baca hadis ni. Jadi dia takut, dia masuk dalam golongan menyimpan menusuk ilmu, hampir dengan mati dia pun bagi tahu orang ramai hadis ni. Dan juga berkenaan dengan perkara-perkara yang mana agak-agaknya orang biasa tidak boleh faham, dan kalaulah bagi tahu mungkin
pada mereka faham, disebabkan tidak faham boleh jadi lain cerita. Ketika itu seperti mana dah bagi tahu tadi, kita sabar dulu. Dalam Bukhari pun ada maksud daripada kata-kata Sayyidina Ali, maksudnya lebih kurang kallimun nasa ala qadri uqulihim, cakaplah dengan orang ramai sekadar padan dengan akal fikiran mereka. Jadi jangan kita mau lepas banyak-banyak sampai orang tak faham, timbul masalah, celaru fikiran umat Islam, timbul fitnah. Daripada apa wujud mai fitnah-fitnah tu? Daripada penyampaian kita tidak berhikmah dan juga tidak ikut uslub penyampaian dakwah tu. Daripada situ timbul masalah. Jadi daripada hadis ni dapati perkara-perkara sepatutnya tidak boleh sampaikan lagi kepada orang ramai, simpan dulu. Itu tidak dikira menusu ilmu. Bila tiba masa nampak ada kebaikan dalam penyampaian, sepatutnya kita sampaikan itu. Ketika itu kita boleh sampaikan kepada umat Islam. Hadis yang ke-26, khatimah dengan iman. Maksudnya kesudahan seseorang dia mati dalam keadaan beriman itu menjadi jaminan ke syurga. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia kata saya datang berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubun abyad, sedangkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian putih. Pakaian putih ni pakaian kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis lain, riwayat-riwayat lain dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, dalam tu ada bab berpakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang pakai hullatun hamra, pakaian sepasang berwarna merah. Hullah maksudnya rida izar, kain dan juga selendang warna merah. Gitu pun ada, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian berwarna hijau pun ada. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suka sangat warna untuk pakai pakaian warna putih. Warna putih ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu sendiri pun pakai, dan orang-orang mati di kalangan kamu juga kafan dengan kain warna putih. Maksudnya pakaian putih ni pakaian sejenis pakaian kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis Jibril maksudnya Jibril alaihissalam datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jibril alaihissalam mai tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa erti iman, apa erti Islam, apa erti ihsan, dan juga dia tanya waktu mana akan berlaku kiamat. Nabi SAW bagi tahu dia tidak tahu waktu mana nak berlaku kiamat tu. Dia tanya, Jibril AS tanya tanda-tanda kiamat dengan Rasulullah SAW. Hadis tu dinamakan hadis Jibril. Jadi ketika Nabi Jibril AS datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aju beberapa soalan. Ketika itu juga Jibril alaihissalam pakai pakaian putih. Jadi pakaian putih ni pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kesukaan malaikat yang datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rupa manusia. Wa huwa naimun
ketika Abu Dzar datang nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian putih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur ketika itu. Summa ataituhu, kemudian aku datang semula di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qad istayqaza, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sedar daripada tidur. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, ma min abdin qala la ilaha illallah, tidak ada seorang hamba pun dia ucap la ilaha illallah, summa mata, setelah itu dia meninggal dunia, ala zalika, dia kekal di atas itu, kekal di atas keimanan itu, di atas tauhid itu, dia tidak syirik, tidak kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, illa dakhalal jannata, malaikat dia tu masuk syurga. Qultu, aku kata, siapa? Abu Dzar. Abu Dzar ketika itu dia kata, wa in zana wa in saraka, walaupun orang yang mengucap kalimah tauhid itu, sekiranya dia tu curi, dia tu zina, dia tu curi, masuk syurga juga kah? Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muaz bin Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia tanya begitu sebab dia faham selepas daripada seseorang mengucap dua kalimah syahadah, ada kewajipan atas orang mukmin tu, mesti dia sembahyang, puasa, zakat, haji, dan juga orang tu perlu menjauhi diri daripada dosa-dosa haram, kufur, syirik dan sebagainya. Jadi banyak lagi amalan-amalan mengikuti keimanan seseorang itu. Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ucap la ilaha illallah kemudian mati masuk syurga ni, jadi satunya dia heran, yang kedua dia tak berapa faham. Dia tanya balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tanya, kalau orang tu zina, curi, masuk syurga juga ke? Jadi banyak lagi dosa lain dia tidak sebut, hanya sebut zina, saraka, zina, curi. Maksudnya zina ni itu apa nama, hukukullah, sabit dengan Allah. Dosa tu Allah Subhanahu wa taala jatuhkan hukuman hudud ke atas dia, kemudian setelah dijalankan hukuman tu akan diampun dosa dia di akhirat nanti. Itu ada kaitan dengan hukukullah. Saraqah, curi ni itu amalan dosa, ada kaitan dengan hukukul ibad. Maksudnya orang yang mengucap la ilaha illallah tu masih ada lagi dia tidak terlepas daripada hukukullah dan hukukul ibad. Kalau dalam keadaan begitu pun orang tu akan masuk syurga juga kah? Tanya kepada Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawab kata, wa in zana wa in saraka, walaupun dia tu curi, walaupun dia tu apa nama zina. Qultu, Abu Dzar tanya lagi kali yang kedua, wa in zana wa in saraka, Nabi pun bagi jawab sama jawapan tu, wa in zana wa in saraka. Qultu, kali yang ketiga dia tanya lagi, wa in zana wa in saraka, kalau orang tu zina, curi, dia masuk syurga juga kah? Jadi Nabi SAW tetap bagi jawapan juga. Nak azan dulu ya, kita bagi laluan azan, insyaAllah sambung.
Allah. La ilaha Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila warzuqna syafa'ata innaka la takhlifu. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bagi jawapan begitu, sampai kali yang ketiga Abu Zarnya tanya-tanya lagi, Nabi SAW bagi jawapan yang sama juga, walaupun orang tu zina, curi, ada dosa-dosa besar begitu pun dia akan masuk syurga juga. Ala raghmi anfi Abi Dzarrin, maksudnya walaupun berlama debu ataupun walaupun hidung kamu tercala, maknanya sama ada kamu boleh terima, boleh faham, ataupun kamu tidak faham, tidak boleh terima, hakikat sebenarnya memang begitu. Itu maksud daripada Rasulullah SAW bersabda ala raghmi anfi Abi Dzarrin. Wa kana Abu Dzarrin idza haddatsa bihadza, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu apabila dia riwayat hadis ni, menceritakan dengan hadis ni, qala, selalunya dia kata wa in raghima anfu Abi Dzarrin, walaupun berlamar debu di hidung Abu Dzar tu, dia selalu sebut seperti mana Rasulullah SAW bersabda kepada dia. Jadi maksudnya di sini, orang itu walaupun ada dosa-dosa besar begitu, dia disebabkan dah ucap kalimah syahadah tu, tetap dia akan masuk syurga. Kalau orang tu tidak ada dosa, maknanya dia masuk syurga, tidak masuk neraka. Kalau ada dosa, walaupun zina, walaupun curi dan sebagainya, kalau Allah Ta'ala mengampun juga dosa-dosa dia, nak bagi masuk syurga juga, itu pun kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diampun dosa-dosa dia, dia kena masuk juga ke dalam neraka, akhirnya dia akan masuk juga syurga. Itulah maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abu Dzar tetap bertanya, walaupun orang tu zina, curi, macam mana dia tu nak masuk juga ke syurga, Nabi SAW tetap jawab akan masuk syurga juga. Maknanya akhirnya orang tu akan masuk juga syurga. Jadi maksud hadis ni menolak fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ada fahaman dia, orang buat dosa besar, zina, curi, buat dosa-dosa besar ni, orang tu khalid finnar,
kekal dalam neraka. Dia tidak akan keluar lagi daripada neraka. Jadi hadis ni dengan maksudnya menolak fahaman Mu'tazilah. Jadi fahaman akidah bagi ahlu sunnah wal jamaah ni, kalau orang tu setelah beriman dia tu tidak melakukan kufur syirik, walaupun dia ada dosa-dosa besar, masuk neraka disebabkan ada iman, walaupun sebesar zarah iman sekalipun, orang tu akan keluar balik daripada neraka dan akhirnya akan masuk syurga. Jadi maksud hadis ni menepati dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menolak fahaman akidah Mu'tazilah. Hadis yang ke-27, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat daripada Ubadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sesiapa menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang tunggal, tidak ada bersekutu baginya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruh Allah, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, dan juga sesungguhnya Nabi Isa ialah hamba Allah dan rasulnya, wa banu amatihi, dan anak hamba perempuan Allah, anak Maryam, kalimatuhu, dan juga kalimahnya ataupun hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala, alqaha ila Maryam, campak masuk kalimah ruh ataupun hukum Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam Maryam, wa ruhum minhu, dan Isa alaihissalam tu ruh diberi daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wal jannatu wan naru haqqun, dan syurga dan neraka itu benar, bukan khayalan, itu memang hak, memang benar. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali, Allah subhanahu wa ta'ala masukkan orang mukmin yang mengucap dua kalimah syahadah dan juga dia percaya Nabi Isa ni hamba Allah, bukan Tuhan ataupun bukan anak Allah. Kalau ada keimanan yang sah, yang betul begitu, orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga ala ma kana minal amalin, di atas apa saja keadaan dia berada daripada amalan. Maksudnya walau apapun amalan dia, akhirnya orang itu akan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi faham kepada kita berkaitan dengan tiga kumpulan. Pertama, kumpulan mukmin, iaitu mereka yang mengucap dua kalimah syahadah, dan juga fahaman mereka Nabi Isa ni tidak anak Allah, seperti mana ada orang pegangan tiga serangkai, Allah, Maryam, dan juga Nabi Isa, seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai keluarga, anak isteri. Itu ada fahaman bagi sesetengah orang. Jadi daripada hadis ni kita dapat faham di setiap zaman akan ada tiga kumpulan yang besar. Satu Yahudi, yang kedua Nasrani, dan juga musyrikin,
Jadi untuk fahaman mereka itu menjadi satu kewajipan ke atas kita, dan juga perlu kita mengingkari perkara-perkara yang mempunyai kesamaran dengan kufar, musyrikin, Yahud dan juga Nasara. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatuhu, kalimah Allah, maksudnya di sini kudrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menzahirkan kudrat dia, dia bawa cara tu. Jadi biasanya mengikut kebiasaan manusia, untuk lahirkan anak ni mesti ada ibu bapa. Kalau tidak ada ibu bapa sepasang, tidak akan lahir anak. Jadi Maryam ni tidak kahwin, tidak ada suami, lahirkan Nabi Isa. Nabi Isa ada ibu, tidak ada bapa. Tanpa ada bapa pun boleh Allah melahirkan anak. Jadi itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala melahirkan kudrat dia. Jadi sesetengah orang yang pegang fahaman yang salah, mereka kata kelahiran Nabi Isa ni amat menghairankan, mengagumkan, daripada tidak ada bapa. Dia lahirkan daripada ibu. Keajaiban itulah menjadi satu keaguman bagi kita. Anggap apa nama Nabi Isa, Maryam dan Allah ni jadi keluarga Tuhan bagi kita. Kalaulah keajaiban seperti itu, keanehan seperti itu, perlu kita anggap Nabi Isa ni sebagai Tuhan. Apa kata Nabi Adam? Lagi layak anggap Tuhan. Akan jadi begitu. Sebab apa? Nabi Isa hanya tidak ada bapa, ibu ada. Nabi Adam tu ada apa? Ibu pun tak ada, bapa pun tak ada. Lagi pelik, lagi aneh, lagi menghairankan. Kalau ada perkara yang menghairankan kita, tanpa ada bapa, ibu saja lahirkan Nabi Isa tu, mau anggap sebagai Tuhan. Hak yang lebih layaknya Nabi Adam, ibu pun tak ada, bapa pun tak ada. Bukan nak anggap begitu, nak faham ke situ. Itu satu anggapan, satu fahaman yang sesat, lagi salah dari segi akidah. Itu semua ni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Anbiya dan pesuruh-pesuruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis ada sebut waruhun minhu, Nabi Isa adalah ruh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bermaksud Nabi Isa ni ruh Allah, pecahan daripada, serpihan daripada Allah dan sebagainya. Tidak bermaksud begitu. Seperti mana kita sebut Baitullah, Baitullah, rumah Allah. Adakah Allah duduk dalam tu? Tidak. Maknanya nisbah seperti itu, hubung kait Allah dengan rumah Kaabah tu, untuk memuliakan Kaabah tu. Maknanya Baitullah, rumah Allah. Apa maksud? Kaabah. Kenapa sebut dengan nisbah Allah di situ? Mahu bagi nampak terang-terang Kaabah ni ada kemuliaan. Itu nisbah kepada lafaz Allah Baitullah. Begitu juga Isa Ruhullah, ruh Allah. Maksudnya itu memuliakan Nabi Isa. Itu saja. Bukan ruh Allah, anak Allah dan sebagainya. Tidak ada maksud-maksud seperti itu. Ataupun ruh
wa ruhun minhu, ruh daripadanya maksudnya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-28, dosa yang terdulu, maksudnya dosa-dosa yang ada sebelum mengucap dua kalimah syahadah ketika dalam keadaan kafir musyrik dulu, sama ada dosa kufur syirik, dosa-dosa haram, kesemuanya terampun dengan memeluk agama Islam. Bila mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam, dosa-dosa dulu kufur syirik haram apa semua ni Allah ampun. Jadi seolah-olah dia ni bersih daripada dosa, masuk dalam agama Islam. Kemudian dah ada tanggungjawab ke atas dia, dia kena semayang, mesti dia jauhi diri daripada zina, curi dan sebagainya. Setelah dia dah jadi mukmin muslim, di situlah akan kira semula kehidupan dia. Kalau dia buat dosa, menanggung azab. Kalau dia buat amal ibadat, akan diberi pahala ganjaran. Kalau dia tu bersih dari menjauhi diri daripada dosa, banyak buat amal ibadat, bila dia mati dia akan masuk syurga. Kalau ada dosa, Allah nak ampun pun, itu kuasa Allah, masukkan syurga. Kalau tidak, Allah masukkan neraka, sekadar padan dengan dosa dia, kemudian dia akan masuk syurga. Wa an Amr ibn al-As qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Amr bin As, dia kata ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian saya kata, usut yaminaka, tolong holorkan tangan tuan, tangan kanan tuan tu, fali ubayyi'aka, supaya saya boleh berbai'ah dengan tuan, saya mau janji setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong holorkan tangan kepada saya. Dia minta Rasulullah SAW holor tangan kepada dia, dia mau bai'ah dengan Rasulullah SAW. Fabasata yaminahu, mengikut permintaan dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan, holorkan tangan kanan dia. Faqabadtu yadayya, faqabadtu yadi. Amr bin As kata, tiba-tiba saya tarik balik tangan saya, tak jadi pegang tangan Rasulullah SAW. Faqala, lihat keadaan tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, ma laka ya Amru, wahai Amr, apa terjadi kepada engkau minta holor tangan aku? Bila aku holor tangan kau pula kau tarik balik, apa pasal, apa sebab? Qultu, saya kata, Ammar bin As jawab kata pada Rasulullah SAW, aradtu an ashtarita, saya mahu adakan syarat. Maknanya saya akan bai'ah dengan Rasulullah SAW, tapi ada satu syarat. Ada syarat. Qala tashtaritu madza? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanya, madza tashtaritu, apa yang engkau mahu adakan syarat? Qultu, aku kata, ayyughfarali, diampun dosa-dosa bagi saya. Maksudnya ketika dia mai di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta holorkan tangan Rasulullah SAW, dia nak bai'ah. Maksudnya ketika tu dia belum masuk Islam lagi, jadi dia nak masuk Islam, tapi dia mahu adakan satu syarat. Maksudnya setelah dia masuk Islam ni, biar dia ni diampun daripada dosa-dosa. Syarat itulah yang dia mahu tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama alimta ya Amr, tidakkah engkau tahu wahai Amr, annal Islam yahdimu ma kana qablahu,
Sesungguhnya Islam, kau mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam. Islam itu sendiri merobohkan, menghapuskan dosa-dosa yang ada dulu. Maknanya dosa-dosa yang engkau dah buat dulu, kufur, syirik, dosa haram, semua tu sebaik saja engkau masuk Islam, beriman, dengan sendiri dah diampun dosa-dosa tu. Tak, maksudnya Rasulullah SAW tak perlu buat apa-apa syarat di sini, dengan sendiri akan diampun dosa-dosa tu. Begitu juga Nabi SAW bagi faham lagi kepada Amr bin As, wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha. Begitu juga hijrah itu berpindah daripada Mekah ke Madinah, itu juga akan ampunkan dosa-dosa lampau. Jadi muhajirin hijrah mai daripada Mekah ke Madinah, mereka juga diampun dosa-dosa mereka yang dah lepas dulu. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Begitu juga haji, amalan haji, mengerjakan haji menghapuskan dosa-dosa dulu. Jadi selalu kita dengar orang pergi buat haji, Allah ampun dosa-dosa dia, dia kembali mai daripada haji seolah-olah dia baru lahir. Maknanya diampun dosa-dosa. Jadi daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi faham kepada Amr bin As tu dapati beriman dan memeluk agama Islam, menghapuskan dosa-dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud diampunkan, dihapuskan dosa di sini, maksudnya muhaddisin kata dosa-dosa ada kaitan dengan huququllah. Semua dosa-dosa tu diampunkan. Kalau ada huququl ibad, itu masih ada lagi. Maksudnya contohnya dosa-dosa dia membunuh orang, ada, dan juga hutang dengan manusia. Jadi dosa-dosa dia bunuh orang, itu ada kaitan hubung kait dengan manusia. Dosa-dosa jenis seperti ini perlu dia selesaikan sesama manusia. Kalau dia bunuh orang, mungkin dia bayar diat kepada ahli keluarga yang dibunuh tu, ataupun dia ada hutang dengan orang, mesti dia bayar. Disebabkan dia masuk Islam, beriman, hutang orang tak perlu bayar dah, tidak macam tu. Jadi hukukul ibad ni masih ada lagi, dia perlu selesaikan. Hukukullah maknanya dosa-dosa yang dia lakukan, itu tidak ada kena-mengena dengan manusia, tidak menzalimi siapa dan sebagainya, itu Allah ampunkan dia disebabkan dia masuk Islam. Itulah juga maksud daripada ayat Al-Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan, keburukan. Jadi keburukan-keburukan yang dah ada semasa dia dalam keadaan kufur syirik itu, semuanya akan diampunkan dengan sebab ada kebaikan yang dia beriman dan memeluk agama Islam tu. An Mu'adzin qala, satu lagi hadis riwayat daripada Mu'adz bin Jabal juga, qala qultu ya Rasulullah, Mu'adz bin Jabal kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata, tolong bagi tahu saya wahai Rasulullah suatu amalan, apabila saya beramal dengan amalan tu mudah saya nak masuk syurga, wa yubaiduni minan nar, senang saya dapat menjauhi diri daripada neraka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sa'alta an amrin azim, engkau tanyakan soalan itu berkaitan dengan satu urusan begitu besar. Maksudnya nak masuk syurga, mau lepas daripada neraka ni,
itu dianggap satu perkara yang besar. Tapi nak masuk syurga, nak lepas daripada neraka tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu layasirun, itu mudah saja. Walaupun perkara itu serius, besar, nak masuk syurga bukan senang, nak lepas daripada api neraka pun satu perkara begitu besar, bukannya mudah, tapi ada jalan yang mudah. Itu ala man yassarahullahu alaihi, mudah bagi mereka yang mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia. Allah bagi taufik, memudahkan seseorang untuk masuk syurga dan menjauhi daripada neraka. Jadi cara mudahnya senang saja, ta'budullah, ibadat kepada Allah, maksudnya tauhid kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan juga jangan engkau bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, sesuatu pun. Menjauhi diri daripada kufur syirik, kekalkan, kemaskan tauhid terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi puluh keimanan. Wa tuqimus salata, dan jaga amal ibadat, sembahyang, wa yu'tiz zakata, bayar zakat, wa tasumu ramadana, tiba bulan puasa, wa tahujjul baita, dan mampu untuk buat haji. Maksudnya jaga dua perkara, satu iman, satu lagi amalan. Bagi kemas keimanan kita, bagi kuat keyakinan kita terhadap Allah. Jangan bagi rosak iman kita melalui amalan-amalan kufur syirik, dan juga ibadat-ibadat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalaikan, jangan cuai, sempurnakan semua itu. Summa qala, maksudnya dengan cara itu seseorang itu akan masuk syurga dan akan jauh daripada neraka. Summa qala, selepas daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adulluka ala abwabil khairi, tidakkah aku memberi petunjuk kepada engkau, menunjukkan engkau terhadap pintu-pintu kebaikan. Jadi bukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab sepatah dua apa yang sahabat tanya tu kemudian duduk diam begitu, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung lagi bagi faham pintu-pintu kebaikan yang akan memudahkan seseorang itu masuk syurga dan menjauhi daripada neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tanya kepada sahabat, tidakkah aku bagi tahu lagi kepada engkau pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bagi tahu pada sahabat, as-saumu junnatun, puasa itu bagaikan junnah, perisai, maksudnya perisai daripada api neraka. Seperti mana ada perisai boleh mengelak diri daripada serangan musuh, begitu juga dengan puasa orang tu dah dapat perisai untuk mengelak daripada api neraka. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata, dan amalan sedekah itu menghapuskan dosa. Kama yutfi'ul ma'un nara, seperti mana air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan sembahyang seseorang pada waktu tengah malam, itu juga mudah memasukkan syurga. Summa tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tilawah ayat Quran, memberi sokongan kepada sabdaan dia yang bersabda, salatul rajul fi jawfil lail, sembahyang pada waktu malam, waktu tengah malam itu memudahkan seseorang itu masuk syurga dan juga dapat menjauhi daripada neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tilawah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'maluna, baca ayat tu panjang sampai ya'maluna, akhir ayat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Maksudnya orang-orang menjauhi lambung mereka daripada tempat tidur. Maksudnya bangun waktu tengah malam, sembahyang, buat ibadat,
minta ampun dosa-dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang itu juga mudah nak masuk syurga. Summa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ala adulluka bi ra'sil amri, tidakkah aku bagi tahu kepada engkau pintu segala kebaikan, wa amudihi, dan juga tiang bagi segala urusan, wa zirwati sanamihi, dan juga puncak bagi segala urusan. Qultu bala ya Rasulullah, aku kata, yakni Muaz jawab kata, bahkan ya Rasulullah, bagi tahu sajalah, saya sedia mahu mendengar, mahu menerima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-Islam, punca bagi ke semua urusan itu ialah Islam. Yang pentingnya seseorang itu beriman Islam. Kemudian wa amuduhus salatu, tiang utama bagi Islam ialah sembahyang, wa zirwatu sanamihi al-jihadu, dan puncak bagi segala ialah jihad. Summa qala, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi, tidakkah aku beritahu kepada engkau dasar bagi semua perkara itu? Qultu bala ya Nabi Allah. Muaz kata, bahkan ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang lidah dia. Kemudian faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuffa alaika hadha, jagalah lidah engkau ni. Faqultu ya Nabi Allah. Muaz tanya pula, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, hanya kami akan diambil tindakan juga dengan apa yang kami bercakap-cakap tu. Maksudnya dengan apa yang kami cakap-cakap ni pun ada jugakah Allah Subhanahu wa taala mau ambil tindakan, mau bagi azab dan sebagainya. Faqala sakilatka ummuka ya Muaz, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu hilangmu. Apa maksud? Ibu hilang dia, maknanya dia tak ada lah, mati. Maksudnya matilah engkau. Kita pun ada juga kan, kadang-kadang budak-budak kita bagi tahu dia tak faham, tanya lagi, bagi tahu tak faham juga, tak faham lagi. Akhirnya orang tua kata apa? Mampuslah engkau ni, kan? Ada juga kan? Jadi itu dah sumpah dengan dia kah? Tak. Maknanya kau ni susah sangat mau faham. Begitu maksud dia. Jadi ini istilah orang Arab guna begitu. Kalau susah nak faham, ayam bagi faham ni kata sakilatka ummuka, baik ibumu hilangmu. Maknanya baik mampuslah engkau ni. Macam tu jugalah istilah sama. Jadi itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah supaya Muaz ni mati, bukan begitu. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata kesat terhadap sahabat dia, tidak begitu. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam guna perkataan tidak elok dengan sahabat-sahabat, tidak juga. Memang itu satu istilah kegunaan bahasa Arab masa tu, dan juga sekarang pun guna juga. Di Syria guna juga, Ustaz. Ada, masih guna lagi. Ya, memang ini istilah kebiasaan bahasa Arab begitu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi faham apa yang Muaz tak faham tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim, bukankah terjun masuk dalam neraka orang ramai di atas muka mereka, ataupun au ala manakhirihim, ataupun
masuk neraka di atas batang hidung mereka, maksudnya diheret masuk dalam keadaan meniarat, masuk dalam neraka. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan oleh potongan-potongan daripada lidah-lidah mereka. Hasaid ni asal perkataan bahasa Arab ni dia daripada hasidah. Hasidah maksud dia sadat. Sadat maksudnya potong padi, sama Melaka panggil sadat. Apa istilah di sini? Potong pokok padi, ada belak sikit, sadat. Sama kan? Takut istilah Melaka lain. Jadi bila alat pemotong padi sadat tu potong, apa dah jadi? Terputuslah, potong kan? Dah potong. Jadi lidah ni tajam. Begitu juga dengan lidah ni, dia akan potong amalan-amalan kita. Kita menyakiti dengan lidah kepada orang lain, apa akan jadi? Kita menyakiti orang lain, mengumpat, mengacung dan sebagainya, disebabkan lidah kita. Hari kiamat nanti kita kena selesai dengan orang yang diacung, difitnah, dicaci, dimaki, diacung dan sebagainya. Kita perlu selesai dengan orang tu. Caranya, kita perlu bagi amalan kita dengan orang tu. Kalau tidak, kena ambil dosa dia, kita menanggung. Jadi semuanya berlaku punca daripada mana? Daripada lidah. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, hilang ibumu, hilangmu. Maknanya perkara seperti ini mudah faham, sepatutnya mudah faham, engkau tak faham juga. Kemudian dia bagi faham juga. Tidak kata pakai lepas, mampuslah engkau, pergilah, hamba halau, tidak macam tu. Dia bagi faham juga. Jadi maksudnya orang ramai terjun masuk dalam neraka, mudah masuk neraka, disebabkan lidah tu, tidak jaga lidah tu, disebabkan lidah tu, akhirnya masuk neraka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni dia bagi beberapa cara, beberapa amalan yang seseorang itu mudah masuk syurga dan senang lepas daripada neraka. Dan dalam beberapa banyak amalan, terutama sekali akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingat supaya jaga lidah kita. Walaupun kita ni wara', walaupun malam tidak tidur, bangun buat amal ibadat, siang hari sebaik saja terbit matahari, kita caci maki sama orang, mengumpat, mengacung, menyakiti hati orang, menyusahkan orang. Jadi sia-sia amalan kita, akan jadi rosak amalan kita. Kita simpan amalan-amalan tu, tujuannya nak bagi sama orang. Letih lelah kita ni tidak ada apa-apa faedah bagi kita. Kita simpan, tak tidur malam buat amal ibadat, simpan banyak-banyak, akhirnya apa jadi? Simpanan untuk orang lain, bukan untuk kita. Kita kena bayar amalan-amalan kita pada orang. Kalau tak cukup lagi, ambil dosa-dosa daripada orang tu, menanggung. Jadi disebabkan lidah akan berlaku kerosakan seperti itu. Jadi sambil-sambil rajin buat amal ibadat, perlu jaga lidah kita. Boleh? Boleh dah. InsyaAllah kita sambung pula bulan depan, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada kita supaya kita dapat mengikuti kesemua maksud
yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis kita baca tadi. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.